Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'. Yang dikasihi para peserta ataupun pelajar kelas Tafaqquh Fiddin bagi subjek tauhid. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur biiznillah Allah Taala panjangkan usia kita berada di kelas tauhid untuk kitab Aqidatul Najin pada muka surat 344. Boleh dengar tak? Tunggu link Sekejap Okey. Nanti yang tunggu link sekejap, saya share link dulu insya-Allah. Okey, tapi kalau terus ke FB saya dapat tu rasanya. Saya dah live di sini. Ada link atas tu, rasa boleh kalian dah masuk boleh FB lah. Untuk yang Tafaqquh Fiddin punya live yang saya dah dapat Okey, kejap WhatsApp pun tak apa clear lagi. Kejap. Tunggu link. Okey. Okey, boleh saya dah share link pada grup WhatsApp tu. Kalau boleh tengok. Okey, dah ada 10 views. Okey, baik alhamdulillah. Okey, pertamanya kita bersyukur biiznillah atas izin Allah Taala dapat kita sama-sama meneruskan kelas tauhid. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk jalan yang menyampaikan kepada Allah. Surat 344 Sebelum tu saya dah share dalam grup WhatsApp tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam grup WhatsApp tu ada dua kata-kata hikmah kalam hikmah yang untuk jadikan sebagai mukadimah lah pada pagi ni. Okey, boleh buka kat situ. Saya cuba copy paste dia punya tajuk dia. Bagi yang tak ada dengan WhatsApp ni boleh tengok. Tengok terjemahannya, saya ambil terjemahan lah. Okey, yang pertama tentang kata-kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Okey, saya copy masuk dalam kita punya kelas punya insya-Allah. Waalaikumsalam Hajah. Ya, Senaria. Okey, jap. Okey, saya dah share dalam Tafaqquh Fiddin tu yang kalang kata-kata hikmah daripada Ibnu Qayyim Jauzi. Yang kedua saya nak share kata-kata hikmah yang kedua daripada sabdaan Rasulullah SAW. Waalaikumsalam Nida MJ. Okey, jap Okey dah. Okey. Waalaikumsalam. Koleksi minda positif. Waalaikumsalam Altamis Haja Wandayang. Okey, Rohaida sebenarnya. Okey, baik Jadi kita nampak dan tu boleh kita share. Okey, saya mulakan dengan kata-kata hikmah yang pertama oleh Ibnu Qayyim. La tahsab an nafsaka hiya allati saqatka ila fi'lil khairat bal innaka 'abdun ahabbaqallah fala tufarid fi hadhil mahabbah fayansak. Okey, ini kata-kata hikmah daripada Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maksud dia, cuba tengok maksud dia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, jangan kamu menyangka bahawa hatimu yang mendorongmu untuk melakukan amal kebaikan. Sebaliknya, sebenarnya kamu hamba yang dikasihi Allah Ta'ala. Justru jangan kamu sia-siakan kasih sayang Allah itu. Kelak nanti Allah akan lupakanmu. Kitab Mudah As-Sabirin, muka surat 304. Okey, daripada kata-kata hikmah ni boleh kita ambil pengajaran istifadah daripada dia. Yang pertama, amal kebaikan yang kita buat itu sebenarnya tanda kasih sayang Allah. Macam pagi ni kita mampu untuk pergi ke surau, ke masjid, ataupun mampu untuk solat berjemaah di rumah ataupun di masjid, dan kita mampu untuk solat awal waktu, bangun awal. Itu semua
tanda kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Jadi kemampuan kita beramal soleh tu sebenarnya menunjukkan tanda Allah kasih pada kita. Gitu. Jadi jangan sia-sia kasih tu. Maknanya kita istiqomah apa kita buat tu, jangan kita kata lalai. Kan mungkin hari ni okey, esok tak okey dah. Jadi pastikan okey semua. Sebab itu tanda kasih sayang Allah. Sekiranya esok tak okey, kan? Esok terlambat, tak apalah sekali. Kalau 2 kali, 3 kali, kalau berkali-kali lambat, maknanya itu kita bimbang Allah lupakan kita. Kan? Allah lupakan kita. Itu maksud dia. Baik. Yang kedua, okey, yang kedua, kata-kata hikmah kita ambil pada hadis. Yang kedua ni pada hadis sendiri, di mana Rasulullah SAW bersabda, dia kata sini. Cuba kita baca matan dia. Qala Rasulullah SAW, iza aradallah bi'abdin khairan assalahu kila wa ma assalahu qala yaftahu lahu amalan salihan qabla mautihi summa yaqbiduhu alaihi. Okey, maksud dia Rasulullah bersabda, jika Allah kendaki kebaikan kepada hamba-Nya, maknanya jika Allah Ta'ala nak kita jadi baik, maksud dia, maka Allah Ta'ala akan beri rasa manis. Assalahu, asal tu daripada perkataan asal ni madu, kan? Madu manis, kan? Maknanya Allah Ta'ala kalau dia nak sesuatu jadi baik, dia akan rasakan pada hamba dia manis, seronok, lazat, kan? Sebelum ni kita dah share, kan? Ingat kata Ibnu Athaillah As-Skandari, dan kita Ikam dia dah beritahu, antara tanda amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, kita rasa seronok, kan? Lazat, sedap je rasa tak, sedap je sembahyang berjemaah, sedap je menderma, bersedekah, sedap je menghadiri kelas Tafaqquh Fiddin, kan? Setiap hari datang konsisten, setiap minggu, kan? Jadi amalan soleh ni bila rasa sedap, itu tanda kita diterima pahala dia, diterima oleh Allah Ta'ala lah amalan tu. Jadi dalam hadis ni Nabi menguatkan hujah yang tu, hujah yang Ibnu Athaillah tu disandarkan dengan hadis ni lah, iaitu dia kata bila Allah Ta'ala nak kita jadi baik, diberinya kemanisan dalam ibadat tu. Assalahu wa assalahu, kemanisan. Jadi ditanya oleh Nabi, kila wa ma assalahu, apa dia kemanisan tu? Qal, Nabi bersabda lagi, yaftahu lahu amalan soleh. Dibuka hati dia, pintu hati ni untuk mengerjakan amalan soleh. Qabla mautihi, sebelum dia mati. Kita dah dengar, kan? Maknanya kadang-kadang orang tu di hujung umur dia, dia kembali kepada Allah, kan? Mungkin masa-masa kecil, masa dia muda, dia lara lah, kan? Lara. Kemudian di hujung bila dah pencen, terfikir pula, kan? Amalan soleh, rajin ke surau, ke masjid, berubah, kan? Spend masa banyak pada akhirat. Itu yaftah tu maknanya orang Ta'ala buka pintu hati dia, kan? Kan? Terbuka, bukan semua orang, mana, kan? Mana atau orang yang iyalah dia ada kesungguhan lah. Kemudian bila dia buat amalan soleh tu, Allah Ta'ala pun menjemput dia, kan? Nabi kata Allah Ta'ala jemput dia. Jadi dia mati dalam keadaan dia beramal soleh, kan? Itu maksud dia. Jadi kita doa lah supaya kita di hujung-hujung umur ni kita kembali pada Allah, dan tentu kita pun dipanggil oleh Allah Ta'ala, kan? Itu antara tanda seorang itu yang diberikan kemanisan. Jadi maknanya mudah-mudahan, sebab itulah kita pernah dengar tu, kan, orang-orang yang di Thailand, kan, dia mengaji, dia mondok, kan, dia tua-tua. Orang tanya kenapa lagi nak mondok, dah tua-tua, dah umur lah. Dia kata dia nak mati dalam keadaan dia belajar, kan, dalam keadaan beramal soleh. Itu tanda kebaikan tu, kan. Maknanya dia belajar, kemudian umur dia pun tamat, dia dijemput oleh Allah Ta'ala dalam keadaan apa? Dia menuntut ilmu, kan. Okey, boleh faham, rasa boleh faham tu, insyaAllah. Mudah-mudahan kefahaman kita ke arah benda tu menjadikan kita istiqamah lah dalam kita, terutama pada pelajar-pelajar lah Tafaqquh Fiddin, kan. Pada sahabat-sahabat yang ada sentiasa setiap minggu ada je, satu Ahad ada je join Tafaqquh Fiddin ni. Bukan semata nak peksa je, kan. Walaupun kita sekarang ni tengah mood nak peksa, kan, nak soalan semua tu. Saya pun tak buat soalan lagi. Maknanya tak siap lagi soalan. Tapi bukan peksa tu jadi utama. Yang utamanya kita belajar, dan sama-sama rezeki lah, dapat diploma apa tu, kan, terus CJ tu rezeki lah. Yang paling penting kan Allah, dan kita akhiri hidup kita dengan istiqamah meletakkan diri kita dalam talabul ilmi, untuk ilmu, kan. Sebab itu tanda
kasih sayang Allah tadi dan tanda Allah Taala nak jadikan kita rasa kemanisan beribadat. Wallahu a'lam. Itulah dua perkara yang saya sampaikanlah sebagai mukadimah pada pagi ini. Hopefully kita semua dapat beramal soleh dan kita pun dipanggil oleh Allah Taala dalam keadaan kita mengikuti perkara-perkara baik kan. Jadi kalau kita dengar di kalangan kawan kita kan, baru ni kita dengar kan kawan kita kembali ke rahmatullah. Itu tanda yang bagus-bagus belaka kan. Sebab dia jemput Allah Taala dalam keadaan dia berada di di track ataupun jalan menuntut ilmu kan, fisabilillah okey, wallahu alam. Okey, semua alhamdulillah. Jadi kita cek balik apa puan dah dalam kelas ni. Mai dah ada insya-Allah. Okey, waalaikumsalam ya Puan Rokia Mahmud, Ajijah, Nurani Ali, Zabidah. Cikgu Zabidah pada masuk. Nur Latifah alias waalaikumsalam warahmatullahi. Latin Salma, Nuraini, Zainal Abidin. Okey, alhamdulillah. Okey, puan ni kita kali ni ber-Facebook lah. Okeylah. Okey, baik. Bersyukur alhamdulillah. Okey, kita masuk pada bab kita muka surat 344. Jalan menyampaikan kepada Allah sepatutnya kalau kita Facebook ni Najami dah kena baca tapi oleh kerana kita berada di sekarang ni, kita berada di Facebook, jadi saya dah kena baca. Okey, jadi tuan-tuan pun boleh baca juga sendiri boleh baca insya-Allah. Okey, baik. Tengok sikit kita punya internet. Okey, internet pun okey nampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukran ala zaujati kerana buat air kopi pagi ni. Okey, jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jalan menyampaikan kepada Allah. Ketahuilah wahai orang yang mahu mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat, yang dibukakan mata hatinya dengan nur yakin bahawa jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala ialah mengikut penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua kelakuannya dan amalannya. Itu jalan. Dan kita sekarang ni berada di bulan Maulid Rasul kan, bulan Rabiul Awal. Dan hari ni hari yang ketiga terserah saya. Hari yang ketiga, 3 Rabiul Awal. Jadi dalam bulan kelahiran Nabi ni kita rasa seronok dan kalau boleh kita menjalankan sunnah-sunnah lah maknanya kita istiqamah dalam meningkatkan cinta kasih kita pada Rasulullah. Sebagaimana yang sabda Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama dengan orang yang dia paling kasih. Dan ingat saya dah bincang sebelum ni, kita kena letakkan kecintaan kita pada Muhammad SAW kecintaan nombor 1. Dan hukum cinta Nabi adalah wajib. Kan, nanti dalam bulan ni banyak kita tengok ada ceramah-ceramah oleh Rasul akan menekankan hukum cinta Nabi akan menekankan sirah Nabi baru ni pun saya ada orang kongsi baru ni menunjukkan bahawa tentang Quran dia kata cuba bayangkanlah Nabi Muhammad SAW lahir di kawasan padang pasir lah kan, gurun Sahara, padang pasir di wadi mana kan, di kawasan-kawasan yang tu. Cuba tengok kata Nabi yang lahir di kawasan itu, tetapi dalam dakwah Nabi menyampaikan perkara-perkara yang kita tengok holistik kan, maknanya menyeluruh. Cuba tengok Quran, kata Quran ada cerita tentang kaum-kaum dulu kan, kaum Nabi Ad, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Soleh kan, kaum Nabi Syuaib, macam mana mereka engkar pada perintah Allah, kemudian mereka diazab diturunkan rebut Taufan. Cuba tengok di kalangan Nabi-Nabi pun ada, di kalangan kaum keluarga dia pun yang tak ikut agama, di mana Allah Ta'ala cerita benda tu. Kemudian Allah Ta'ala cerita dalam Quran benda-benda yang akan berlaku, semuanya Nabi sampaikan. Jadi kalau ada di kalangan orang yang kata Nabi ni yang cipta, macam mana Nabi boleh cipta sedangkan dia sendiri pun bukannya belajar, bahkan dia pun ummi kan, maknanya tak kerti baca. Macam mana dia boleh dapat edit-edit yang bernas? Ini menunjukkan bahawa Quran bukan datang dari Nabi. Nabi tugasnya sebagai Rasulullah yang menyampaikan. Kan, apa Nabi sampaikan kita kena ikut. Wa ma'atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang datang oleh Rasulullah, kata Allah Taala, fakhuzu, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang maka tinggalkan. Sebab Nabi menyampaikan daripada Allah.
Nampak jadi di situ kita nampak kebenaran Al-Quran yang datang daripada Allah, dan apa Nabi sebut datang daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dia takkan cakap benda-benda ikut hawa nafsu, melainkan daripada Allah Taala, kan. Melainkan daripada Allah Taala. Jadi di situ maknanya kita nampak, kan, apa yang Nabi sampaikan bukanlah hasil nafsu dia, tapi daripada Allah Taala. Itu maknanya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Dalam ayat ni kata ketahuilah wahai orang yang mahu mencapai kemenangan di dunia. Kalau kita nak capai kemenangan di dunia dan akhirat, yang dibukakan mata hatinya dengan nur yakin. Allah Taala buka mata hati dengan nur yakin, dengan keyakinan bahawa jalan menyampaikan kepada Allah, jalan nak sampai kepada Allah ialah dengan ikut penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Tak ada jalan lain dah melainkan mengikut Nabi, kan. Sebab itulah Nabi dipilih di kalangan manusia ni supaya manusia boleh ikut dia, kan. Untuk sampai pada Allah Ta'ala dengan kesemua kelakuannya dan amalannya. Jadi Nabi ni role model kita. Sebab itulah kena cinta Nabi nombor satu, kan. Tapi tak boleh kata saya cinta Nabi, tapi bila sebut cinta Nabi, apakah amalan soleh yang kita buat yang sama dengan Nabi, kan. Yang saya cerita tadi lah, sembahyang berjemaah, bersedekah, kan, iqra'ul Quran, baca Quran, semua. Itu amalan-amalan yang Nabi buat. Jadi kita kena ikut untuk dah sampai pada Allah. Dialah yang menjadi ikutan segala yang mengikut dan iman bagi orang yang mendapat petunjuk, dan sebagai pintu yang buka kerana Allah dan rahmatnya. Tiada jalan yang menyampaikan kepadanya melainkan dengannya. Tak ada jalan sampai kepada Allah Ta'ala tu melainkan dengan Rasulullah. Dan tiada masuk padanya melainkan melaluinya, seperti mana firman Allah Ta'ala. Dan tidak masuk pada Allah Ta'ala tu melainkan melalui Rasulullah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dia kata dalam surah Ali Imran ayat 65, wa man yattabi' ghair islami dinan fala yuqbala minhu. Surah Ali Imran, dan barang siapa yang mahukan selain pada Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Jadi kalau kita tak follow Nabi yang menyampaikan agama Islam, maka tidak akan diterima amalan-amalan tersebut. Itu yang kita kena betul-betul, kan. Cuma semalam saya ada dengar IQ semalam, ada seorang ustaz ni dia mencerita satu lagi Nabi punya sunnah, iaitu dia kata assalam qabla al-kalam. Apa yang Nabi suruh, dia kata assalam, berilah salam sebelum kalam, kan, sebelum cakap. Sebab itulah kita mulakan, kadang-kadang ada ustaz mulakan bismillah, kan, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Bagi dia tak tepat, dia kata mesti beri salam dulu, kan, baru bismillah. Jadi itu masalah kecil sangat lah sebenarnya, kan. Cuma abarah tu kalau kita nak cakap tu, kita beri salam lah, kan, assalamualaikum dulu, kan. Tapi kalau nak mula sesuatu, kata Nabi, nak mula sesuatu yang baik, mulalah dengan bismillah, samillah, kan. Macam makanlah dengan bismillah. Takkan beri salam pula masa makan, kan. Beri salam ni depan orang, kan. Tapi nak mula sesuatu tu boleh je bismillah dulu, tu beri salam. Saya rasa tu benda yang tak payah sangatlah, benda kecil. Bismillah ke nak bagi assalamualaikum, itu benda yang tak ada apalah bagi saya. Cuma kalau kita nak cakap lebih lanjut tu, elok mulakan dengan salam, tu betul, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, beri salam dulu, kemudian sebut alhamdulillah. Maknanya kita melafazkan syukur pada Allah Ta'ala, kan. Sebab kita dah bincang sebelum ni, nikmat yang kita ada sekarang ni, yang kita rasa dapat ni, sebenarnya nikmat itu sikit dia berbanding dengan ucapan alhamdulillah. Jadi kalau Allah Ta'ala beri ilham pada kita sebut alhamdulillah tu, itu sangat besar lah, sebab kita bersyukur, kita yakin segala nikmat yang kita dapat ni sebenarnya datang dari Allah, bukan datang daripada diri kita sendiri. Itu sebagai tanda kasih Allah. Jadi kita ni bukan hebat, Allah yang maha hebat. Sebab bila kita kata kita hebat, ingat, pintu syaitan masuk melalui riak, takabur, sombong, hasad dengki, buruk sangka. Itu yang kita bimbang lah. Itu musuh-musuh kita tu. Ingat, musuh kita yang paling utama adalah syaitan. Tapi dia tak ada buat apa pun, melainkan dia bisik pada kita, kan. Bisik. Bisik itulah yang kita kena ada kekuatan. Sebab Nabi kata kita boleh kawal syaitan kita tu macam kita kawal kenderaan kita ketika kita bermusafir, kan. Kalau dulu naik unta lah, tapi sekarang ni kita naik apa? Naik kereta. Jadi kita boleh kawal tu. Kawal tu dengan apa? Dengan zikrullah, dengan Al-Quran, dengan amalan soleh, Okey, boleh, insya-Allah. Baik.
Okey, kita teruskan. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Muhammad ayat 11. Zalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Demikianlah kata sungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang melindungi mereka yang beriman. Dan sungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada Tuhan yang melindungi mereka. Surah Muhammad ayat 11. Jadi Allah lah yang melindungi orang-orang yang beriman, dan orang kafir tidak ada yang melindungi dia. Betullah kita nak dalam fi zimmatillah. Apa kata buat kebaikan ni dalam lindungan Allah. Baik. Setiap kebajikan adalah hasil daripada buatan mengikutnya. Dan setiap kejahatan punca daripada kesalahan dan bid'ah, iaitu mengada-ngadakan yang tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi setiap kebaikan tu dapat melalui hasil kita ikut Nabi. Dan setiap kejahatan tu pula kita mengada-ngadakan, kan? Yang bukan datang daripada Nabi, yang boleh menyebabkan kita tersesat daripada apa kehendak Nabi ataupun kehendak Allah Taala. Sebagaimana firman Taala, "Falyahdharil ladzina la yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Surah An-Nur ayat 63. Artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya Allah takut ditimpa fitnah dan ditimpa siksaan yang amat pedih. Apa kita buat tu pastikan merupakan dia sunnah Nabi, kan? Sunnah Nabi. Contohnya petua, kan? Petua yang kita amalkan tu, kalau petua tu tidak bertentangan dengan kehendak agama, tak ada masalah, boleh ikutlah, kan? Petua adat, kan? Adat kalau benda yang tak bertentangan lah. Tapi kalau adat petua yang kita amalkan itu bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul, maka harus kita tinggalkan. Itu sebab kita takut seperti mana ayat tadi tu, kalau kita tak ikut, kita menyalahi apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, kita akan tertimpa fitnah dan siasaan buat kita di akhirat. Okey, dari kesimpulan daripada topik ni, jalan menyampaikan kepada Allah tu adalah jalan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Contohnya kita bangun tidur sampai begitu melangkah tu, apa kita buat tu, kita ada sandaran dia, kan? Ada semayang, ada ayat suruh semayang. Macam kita bersedekah, kan? Hari ni kita bersedekah, ada ayat suruh sedekah. Macam kita tolong orang, bantu orang, buat baik dengan orang. Itu semua sandaran daripada Rasulullah, kan? Ada dia punya asas dia. Jadi itu maksud dia, supaya kita berpandulah apa kita buat itu mengikut kehendak Rasulullah. Jangan sampai kita buat benda yang bertentangan dengan kehendak Rasulullah, sebab itu akan mendatangkan impak pada kita, impak yang tak baiklah. Allah Alam. Okey, baik. Selesai yang tu. Okey, kita tengok ada soalan tanya tak? Setakat ni kalau ada soalan boleh kemukakan di ruang chatting tu. Ros Adriana. Okey, alhamdulillah, tak apa. No problem. Lambat masuk tak apa Lambat masuk juga maknanya. Kalau tak masuk lagi teruk lah, kan? Kalau lagi teruk maknanya kalau tak masuk rugilah. Gitu. Lambat tak apa. Ya, Kamari Ali, waalaikumsalam. Haja Jamila, waalaikumsalam. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, kita masuk seterusnya, insya-Allah kita teruskan pada bekalan yang paling utama. Okey, topik tu pula. Okey, baik. Bismillah. Okey, bekalan yang paling utama, oleh itu berusahalah kamu dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan manfaat pada agamamu dengan menuntut kerana Allah dan Rasulnya, dan membuat amalan yang menghampirkan diri pada Allah Ta'ala serta memberi manfaat kepadamu di akhirat. Itu dia. Jadi pengarang kitab kata oleh itu berusahalah. Dia suruh kita berusaha. Maknanya istiqamah, kan? Macam kita lah berusaha untuk hadir kelas ni, kan? Walaupun lambat masuk tadi, kan? Kata Ros tadi, kan, lambat masuk tak apa, tapi kita ada usaha. Dia sebabnya lambat cepat itu pun kena Allah, kan? Cuma kita buat. Jangan terlepas, kan? Mungkin kita diuji sikit, kan? Pagi ni dengan ada perkara-perkara lain, tapi kita istiqamah, datang juga, masuk juga kelas, kan? Sebab kita nak. Okey, dengan sungguh-sungguh untuk mendapat manfaat daripada agama. Jadi berusahalah sungguh-sungguh macam ni, kan? Dapat manfaat daripada dengar tazkirah ni. Baik, dengan menuntut keredaan Allah dan Rasulnya. Matlamat kita untuk mencari redha Allah, redha Rasulullah, dan membuat amalan yang menghampir diri pada Rasulullah. Dan apa kita buat, tuan-tuan? Kita pastikan perbuatan kita itu menghampirkan diri pada Allah, kan? Hari ni apa kita buat? Apa saja pekerjaan kita, ingat, dengan pekerjaan itu kita hampir pada Allah. Itu bagus, kan? Itu bagus, itu betul. Jangan buat benda yang kita buat akan menjauhkan kita pada rahmat Allah.
Fikirlah kan apa kita buat. Kita bersembang, okey, tapi jangan sampai mengumpat. Mengumpat kita jauh pada Allah kan, dekat dengan syaitan. Tapi kalau kita nak bertanya hukum tu lain lah dia mengumpat ni benda yang mencerita keburukan orang Tapi kalau dalam konteks cerita tu ada sebab kan, ada solution yang kita kena bantu dia, itu lain cerita. Ghibtah yang disebut yang tak boleh itu adalah perkara yang semata-mata tak ada unsur-unsur untuk menasihati. Tak ada unsur-unsur yang faedah lah. Okey, mampikan diri pada Allah dan memberi manfaat di akhirat. Jadi kita check apa je kita buat, ada tak dua item ni. Pertama, hampir dengan Allah. Yang kedua, manfaat untuk akhirat. Kan? Macam kita belajar ilmu lah, kita belajar ilmu komputer, belajar ilmu mechanical. Belajar ilmu mechanical, hukum dia harus cuma kita kena fikir macam mana aku nak dekatkan Allah Ta'ala. Dengan belajar ilmu komputer, maka dekat kita dengan Allah. Dengan belajar ilmu matematik, dekat kita dengan Allah. Kan? Lepas tu ada faedah untuk akhirat. Ada faedah untuk akhirat. Kan? Macam orang meniaga kan, dia niaga ilmu meniaga, dia belajar ilmu meniaga, dia masuk marketing. Kemudian dia belajar ilmu meniaga, dia dapat untung, dia pun ambil keuntungan tu, dia bagi pada fakir miskin kan, share dengan orang. Dari itu dunia asalnya, tapi dunia yang beri manfaat di akhirat kan. Dengan dia bersedekah, dunia tadi menjadi faedah untuk akhirat. Itu maksudnya. Okey, dapatkanlah akhiratmu yang jauh perjalanannya, lagi amat payah perjalanannya. Itu serta banyak pula seterusnya. Dapatkanlah. Mana cuba kita ambil kan. Ingat, jalan ke akhirat, jalan yang baik ni, dia ada gangguan dia. Gangguan daripada mana? Daripada syaitan. Pernah ditanya oleh seorang lelaki yang soleh. Nama dia Hasan. Hasan ada anak dia nama Said. Jadi dia panggil Hasan ni Abah Said, ayah Said Kata, "Ya Abah Said," kata ya. Satu hari tu dia kata, "Wahai Abah Said, adakah syaitan tu tidur?" Dalam bab fi makri syaitan dalam bab satu bab nama dia tipu daya syaitan. Bab ni dalam kitab Mukasyafatul Qulub kan, menyikap rahsia hati kan, oleh Ustaz Abu Hamid Al-Ghazali. Dia menceritakan tipu daya syaitan tu dengan melalui ulama cerita syaitan ni tak tidur. Dia kata kalau syaitan tu tidur lastarahna. Kalau syaitan tidur kita rehat. Kita tak payah kerja lah kan. Syaitan dah tidur. Tapi masalah syaitan tak tidur, dia mengganggu kita. Kan? Sebab itulah Nabi kata ada cara dia. Ada cara dia nak lemahkan syaitan tu, ada cara dia nak kontrol dia pun ada cara dia. Antaranya cara adalah dengan zikir. Sebagaimana Qais bin Hujaj ketika mana dia cerita bahawa dia berdialog dengan syaitan yang mengganggu dia tu. Syaitan tu mengakui bahawa dulu dia kata aku besar. Masa datang nak goda Kish ni dia besar, mana dia gemuk. Tapi hari ni aku kecil, aku kurus. Dia kata kan. Jadi Qais bin Hujaj tanya kenapa? Dia kata sebab dengan zikirmu. Nampak? Jadi amalan soleh yang kita buat itu sebenarnya dia ada impak kesan pada syaitan tu. Syaitan tu jadi kecil dan kita boleh kontrol dia. Tapi kalau kita tidak ada amalan soleh, kita buat dosa pula, maksiat pula, jadi syaitan tu makin besar, dia boleh kontrol kita. Kita pula terkontrol dengan dia kan. Kita pun susah nak buat baik kan. Kenapalah susahnya lah, berat nak buat baik. Nak sedekah 10 sen pun rasa macam sayang. Nak sedekah RM1 pun rasa macam berat kan. Tuan-tuan, lately ni pengalaman sikit lah di Masjid Batu Badak ni. Saya rasa macam rasa seronok jugalah sebab lately ni kita tengok ramai orang sedekah ni, ramai yang bersedekah RM50. Sedekah hari Jumaat. Dulu jarang-jarang, mungkin ada seorang dua orang RM50, tapi kali ni tengok banyak. 5, 6 keping, 5 keping tu maksudnya orang hari ni dia rasa macam RM50 ni tak ada benda sangat kan, nak bandingkan dengan nikmat yang Tuhan bagi pada aku ni banyak kan. Hari RM50. Tuan-tuan gitulah maknanya ramai. Jadi maknanya walaupun Covid, mana ada orang yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala kan, maknanya dia boleh sedekah banyak pula. Kutipan yang 2 minggu lepas 3,000 lebih. Itu memang jarang-jarang kami capai lah. Dalam biasalah 2,500, 2,000 pun kadang-kadang payah nak dapat. Tapi lately ni nampak bagus lah Jadi kesedaran bersedekah tu saya nampak bagus. Lepas tu dah Nabi kata ittaqun nar wala bisyakin tamah kan.
takutilah api neraka dengan bersedekah, walaupun dengan sebutir, sebiji, sebelah daripada buah tamar. Kan? Yang penting sedekah tu. Sikit banyak kata Allah. Makin banyak makin bagus. Makin sikit bagus juga kan. Tidak ada masalah. Okey, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik pada kita insya-Allah. Okey, kat mana berhenti tadi? Okey okey, perjalanan ke akhirat, perjalanan yang jauh gitu kan. Dan perjalanan yang payah dan banyak musuh-musuh ni kan. Petang ni cadang nak masak benda untuk jiran kita, goreng-goreng lah sikit. Tiba-tiba ada masalah pula. Tak jadilah. Rasa tak sihat badan je hari ni. Contohnya kan. Tak ada masa lah kan. Itu antara cabaran-cabaran, bisikan-bisikan yang mungkin daripada syaitan kan, yang menghalang niat kita di niat baik dah. Tapi ada halangan-halangan. Itu maksudnya. Ia memerlukan bekalan yang banyak, bekalan yang utama dan paling memberi manfaat ialah takwa pada Allah dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya bekalan yang terbaik adalah takwa. Takwa tu apa? Takwa tu buat apa yang Tuhan suruh, semampu yang boleh, sebaik yang boleh, dan tinggalkan apa yang Tuhan larang. Itu dia takwa. Apa Tuhan suruh? Sembahyang berjemaah. Apa Tuhan suruh? Sembahyang awal waktu. Apa Tuhan suruh? Baca Quran, buat baik pada orang, bersedekah, buat belaka, dan tinggalkan apa yang Tuhan larang. Tuhan larang. Dan takwa itu sebaik-baik bekalan menuju ke mana? Ke akhirat. Ataupun ke alam barzah. Mana akhirat? Akhirat tu bila kita kecil tu berlaku kiamat lah kan. Kiamat kecil. Okey, boleh rasanya boleh insya-Allah. Ini cakap seorang-seorang ni kita lemah juga kadang kan. Okey, kita cek sikit. Ada tak soalan daripada sahabat-sahabat? Zikir. Ya, betul, zikir ni yalah baguslah siapa yang join grup zikir, selawat 10,000, 30,000 baguslah. Tapi jangan terdetik di hati pula kata aku ni hebat juga satu hari boleh 30,000. Itu jangan. Syaitan masuk melalui banyak pintu. Kan? Pintu rasa bangga diri. Contohnya orang dia share dalam tapi lah bila dia share tu yalah hati tak tahu kan. Boleh share. Kita boleh share amalan soleh kita, tapi bila kita share dengan orang tu kadang-kadang ada gangguan lah kan. Macam Facebook tu habis semua nak share dalam Facebook belaka. Padahal tak penting pun semua share kan. Bila kita share tu apa tujuan dia kan. Saya dulu masa pergi umrah dulu kan, saya memang bagi nasihat lah pada sahabat-sahabat yang pergi umrah ni. Saya kata kalau boleh jangan share lah gambar-gambar masa kita keliling tawaf kan, selfie dengan Kaabah kan, menara jam. Kata elok jangan share. Sebab kalau kita share sedikit sebanyak dia akan rasa apa? Rasa bangga lah kan. Kenapa? Apa tujuan kita nak share dengan orang kan? Dia benda-benda yang bentuk ibadah ni tak payah share dengan orang kan. Share untuk diri sendiri je, ataupun dengan keluarga kita je kan, anak-anak kita, supaya nampak syukur. Kalau share dengan orang ni banyak kita sebab. Kadang-kadang kita hebat kalau puji kita. Baguslah dapat pergi Mekah kan, hebat. Orang zaman-zaman Covid ni bukan senang pergi Mekah. Tapi dapat hebatlah awak ni. Kita pun rasa bangga kan. Aku ni memang hebat. Itu bahaya. Betul saya kata jangan share kan. Sebab bila kita share tu kita terdedah dengan pintu-pintu syaitan, pergodaan-godaan syaitan yang menunjukkan benda-benda yang boleh menghancurkan diri kita kan. Bila kita bahasa bangga, ego semua. Padahal kita disarankan ingat dapat pergi Mekah tu itu tanda kasih sayang Allah kan. Jadi simpan elok nanti kita syukur kepada Allah. Bukan kita yang hebat, Allah yang beri kita peluang ini sebagai tanda kasih sayang. Janganlah kita bangga dan ego yang mana boleh menjauhkan kita pada Allah Ta'ala. Okey, baik Okey, Hajar Jamil kata takwa. Takwa betul. Muhammad Hattar share dengan Allah je. Betul, share dengan Allah je. Itu yang payah tu, nak share dengan Tuhan tu. Share dengan makhluk yang seronok kan. Seronok tapi tak seronok sebenarnya. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok bawah tu.
takwa itu suatu lafaz yang mengandungi dua makna. Apa takwa? Takwa tu lafaz dua makna, iaitu mengerjakan kita buat dan menjunjung segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ada tiga perkara. Kata takwa tu dua makna. Mana dua makna ni? Satu, kita mengerja dan menjunjung perintah. Mengerjakan, menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Mengerjakan, menjunjung satu. Yang kedua, menjauhi larangan dua. Itu dia kata dua takwa. Oleh itu, hendaklah anda berusaha dengan seberapa daya dan usaha untuk menjunjung segala yang diwajibkan ke atas anda. Kita berusaha buat apa yang diwajibkan pada kita kan. Wajib kita semayang, diwajibkan kita pergi haji bila yang mampu kan. Diwajibkan kita akikah, anak dapat kelahiran bila kita mampu. Kita buat secara upaya. Yang diwajibkan ke atas anda sekadar yang terkuasa oleh anda bermula daripada mengenal Allah. Daripada ilmu Allah kan, kita kenal Allah. Belajarlah. Belajar ilmu agama ni bukan ustaz je semua orang wajib belajar agama. Sebab dengan agama dia kenal Allah. Sebab ilmu mengenal Allah adalah wajib. Bila kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, jadi kita kena wajib mengenal pencipta kita. Siapa dia? Allah Ta'ala. Bermula dengan mengenal Allah, itu wajib. Kata kan. Yang kedua, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah dan harus pada Allah. Itu pun nak kena belajar kan. Sifat 20 lah. Begitu juga berhubung dengan hak Rasul. Betul, masuk Rasulullah pula kan, hak Rasul. Kemudian hendaklah mengetahui tentang solat dan segala rukun dan syaratnya, sunatnya dan yang batalkannya. Begitu juga zakat jika anda mempunyai harta, puasa Ramadan dan haji jika mampu. Haji bila mampu je. Umrah kita juga. Umrah dan haji ni bila kita mampu. Kan? Jadi kalau tak mampu pergi haji, pergi umrah dulu lah. Kan? Pergi umrah dulu. Itu yang kita mampu. Kan? Nak tunggu simpan duit, pergi haji tak tahulah. Sekarang ni tak tahu apa. Kota memang kota lah satu. Yang keduanya RM tu kan. Berapa ribu. Yang kerajaan persetanggung kan. Berapa ribu. Jadi rasa macam susah. Kan? Nak pergi haji tapi kena daftar haji lah kan. Daftar haji. Cuma masa tempoh tu kita tak tahu. Jadi kalau lambat lagi nak pergi haji, kita cubalah pergi umrah dulu. At least maknanya ada. Sebab ayat yang disebut dalam Quran tu di umrah je kan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrahkan Allah. Jadi kalau kata mampu kedua-dua lagi bagus. Kalau tak mampu, salah satu yang keadaan. Okey, baik. Jadi di sini boleh kita simpulkan sifat 20 lah dan akidah kita percaya pada Allah dan percaya pada Rasulullah. Itu yang kita harus kita belajar, bahkan wajib. Kemudian adalah mengetahui tentang solat. Habis itu kena Allah, kena Rasulullah, masuk bab solat dengan segala rukun dan sunatnya. Rukun solat dan syarat-syarat dia, sunatnya dan yang batalkannya. Sunat solat dan boleh batalkan solat kan. Apa dia? Dia dengan tahu. Tak, orang tak tahu. Kalau dia tak tahu kentut pasal solat kan, semayang, Assalamualaikum, pot nak kali kentut. Dia orang kata, awak ni tak batal semayang ke? Saya tak tahu pula kentut batal semayang. Kan berat. Maknanya tak belajar kan. Tak belajar, jadi kena belajar. Termasuklah semayang sunat. Ada semayang sunat. Dan ada orang tu dia tak tahu, dia ingat semua semayang ada semayang sunat lepas Zuhur, semayang sunat lepas Maghrib, lepas Isyak. Jadi kalau tak belajar, dia pun buat semayang sunat selepas Asar dan juga Subuh kan. Dia tak tahu, dia ingat semua sama je. Pun dia pergi semayang kan. Jadi pergi semayang Asar tu, kita semayang Asar, kita rehat, kita beri salam, Assalamualaikum, kita wirid, betul. Kita habis nak balik, nampak ada orang yang sama semayang sebelah kita, dia semayang sunat belakang tu. Bila kita tanya dia, kenapa semayang sunat? Semayang sunat apa? Semayang sunat lepas Asar lah. Contohnya. Nampak? Itu pun, yelah. Dia beritahu cara baik lah kan. Cara baik lah. Dia terasa pula dia. Lepas tu dia kata,
tak ada sembahyang sunat lepas asar kan? Mana kan? Itu pun ada berlaku ada berlaku lah. Saya pun mengalami benda tu. Tapi kita jelah aib je lah, mana kita jagalah aib dia, kita beritahu tak ada cik sebenarnya sembahyang sunat lepas asar ni. Tu tanda kita belajar tu kan. Jangan anggap semua ada kan. Okey, baik. Kemudian dalam mengetahui tentang solat dan segala rukun solat dan syaratnya, sunatnya dan yang batalkannya. Begitu juga zakat jika anda mempunyai harta. Puasa Ramadan, haji jika mampu. Itu rukun Islam. Kemudian adalah anda tujukan dengan amal-amalan tersebut dengan ikhlas dan benar. Nampak? Dan buat itu bagus dah kan. Hati terbuka nak buat sembahyang sunat kan, macam ada member baru ni kan, dia tengah ceramah Ustaz Wadi Anwar tu tentang sembahyang sunat lepas Isyak. Biasa buat 2 rakaat kan, sekarang ni 4 rakaat, dua-dua buat 4 rakaat. Dia pun tanya, sembahyang apa tu Ustaz kan? Sembahyang witir ke? Bukan witir maknanya. Lepas tu sembahyang bila tambah lagi 2 tu. Rupanya sembahyang sunat selepas Isyak boleh buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Siapa buat 4 rakaat, pahala dia sangat baik, sangat hebat lah pahala dia kan. Tapi cara buat 4 rakaat macam mana? Nak buat 2-2 ke buat 4 terus? Ulama kata buat 2-2. Lepas 2 rakaat bangun lagi buat 2 rakaat, jadi 4 lah. Tapi ada juga ulama kata boleh buat 4 rakaat terus, boleh juga kan, satu salam je lah kan. Pun boleh cuma bila nak buat tu kena tanyalah, belajar kan. Belajar, tanya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang-orang yang tahu bila kamu tak tahu. Dan ikhlas penting ikhlas. Sebab kalau buat banyak amalan pun tak ikhlas dan buat bukan kerana Allah, maka sia-sia. Baik, tujuan anda itu ialah mendirikan hak ubudiyah serta menegak dan mempernyatakan rububiyah. Janganlah anda tamak kepada selain Allah, selainnya sama ada pahalanya ataupun syurganya, atau takutkan nerakanya. Janganlah anda minta balasan dengan amalan itu. Kan? Jangan minta balasan pula. Oh, saya Ustaz dah sembahyang sunat, sembahyang witir dah bertahun-tahun dah sembahyang witir. Tapi rezeki saya banyak tu juga. Kan Ustaz kata kan, bila kita sembahyang witir ni rezeki kita murah. Okey, itu maksud dia gitu dah. Jadi dia kata jangan anda tamakkan pada selain Allah, sama ada pahala. Jangan tamakkan pahala dia, ataupun jangan tamakkan syurga tu, atau takutkan neraka. Jangan. Janganlah anda minta balasan pada amalan tu. Jangan kita buat tu kerana nak balasan kan. Maknanya dia rasa hari ni dia tolong orang, esok orang tolong dia. Dia rasa macam tu kan. Hari ni dia bantu orang, esok orang bantu dia kan. Hari ni dia ikhlas, dia harap Allah Ta'ala akan bagi dia balasan esok. Itu jangan dia buat. Janganlah anda meminta balasan dan atas amalan itu. Kerana amalan itu adalah nikmat Allah yang dikurniakan padamu, dan anda perlu bersyukur atas nikmat Allah, dan tak ada sebab anda minta balasan yang dengan kurnia Allah anda dapat melakukannya. Jadi tak payahlah kita minta balasan, sebab kita boleh buat itu pun atas rahmat Allah, izin Allah. Anda perlu bersyukur atas nikmatnya, dan tak ada sebab anda patut minta balasan dengan kurnia Allah. Anda dapat melakukannya dan disebutkan atas namamu. Inilah jalan mustaqim yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Berapa hebat ni dia mencerita. Cabaran dia gitulah. Bila dah buat amalan soleh, dah buat baik tu, ada cabaran di mana di hati pula. Iaitu kita kena ikhlas. Okey, Jamilah syaitan gemuk, syaitan kurus. Jom kita kuruskan syaitan. Kuruskan syaitan dengan amalan soleh Baik. Okey, sying Allah saja baik. Okey. Kita habiskan sikit lagi ni. Habis muka surat ni kita berhenti sekejap rehat Baik, ikhlas dan benar. Okey. Bila Allah Ta'ala beri kita ilham buat amalan soleh, kita pun buat kan. Kita buat tu niat kita baiklah. Cuma di situ
Niat tu kadang-kadang diganggu oleh syaitan. Fawaswasalahumus syaitan. Waswasalahumus syaitan. Maka diwaswaslah bagi mereka akan syaitan. Okey. Lepas itulah kita diingatkan bahawa bila buat kebaikan tu ingat datang dari Allah, bukan datang dari kita. Dan lepas tu kita silentkan, silentkan. Ada seorang sahabat ni tuan, bila saya buka untuk buat donation pada orang kena bangsa Covid dulu lah, dalam musim bulan 6, bulan 7 dulu. Maka dia derma kan. Dia kata, terima kasih Ustaz sebab share bagi peluang saya menderma. Jadi saya ingat benda tu mula-mula saya ingat mula-mula kata-kata tu kata-kata biasa kan. Mana yang beri peluang, rasa bukan saya beri peluang pun, Allah Ta'ala yang beri peluang kan, maknanya kan. Tapi dia rasa peluang, dia dapat rasakan bila orang beritahu perlukan sedekah tu, bantuan tu kan, mana dia rasa benda tu benda yang dia terpanggil lah kan, terpanggil untuk bantu kan. Jadi dia rasa seronok, dan dia rasa syukur Allah Ta'ala buka jalan untuk dia bersedekah kan. Jadi kita nampak itu biasa kan. Tapi betul lah, maknanya orang yang bersedekah ni dia kena fikir macam tu. Dia fikir bila aku keluar sedekah ni, kita tak boleh kata dia perlukan kita, tidak. Kita yang perlukan dia. Adat dia gitu. Kita kena terima kasih dah bagi peluang saya bersedekah. Kata kita bagi pada asnaf kan duit. Maknanya kita kena terima kasih dengan dia. Terima kasih lah. Sebabkan dia ada, kita boleh bersedekah. Sebab Nabi kata satu hari bila kamu nak sedekah, sekarang ni Nabi suruh sedekah. Kita pun sedekah. Dia kata tak nak buat, malas lah contohnya. Nabi kata sedekahlah kamu walaupun sebiji setamar tadi kan. Sebab Nabi kata satu hari esok bila kamu nak bersedekah, kamu terfikir nak sedekah, tapi masa tu tidak ada orang nak terima. Sebab masa tu tak ada orang miskin lah, semua orang kaya belaka. Macam mana kita rasa jadi patutlah kita kena bersyukur ada orang miskin, kita boleh bantu dia. Itu pun satu benda pemikiran yang bagus. Kita yang bergantung pada dia. Jangan kita rasa kita kan, dia bergantung pada kita. Macam berlaku pada zaman jahiliah tu kan, bila mati je orang yang suka menderma ni, maknanya ada orang di kalangan miskin ni dia akan histeria kan. Dia marah-marah, dia koyakkan poket dia. Kemudian dia macam tension lah, kata dah habis dah sebulan yang tolong aku selama ni, buah hati aku habis dah, dia dah mati dah, pernah aku jadi apa. Itu perbuatan yang Allah Ta'ala murka tak suka. Maknanya kita bergantung pada dia pula kan. Padahal kita patutnya bergantung pada Allah. Tak ada dia, mungkin orang lain pula kan, yang datang bantu kita. Cuma kita asnah ni pula dia kena berusaha lah kan. Hari ni dia terima bantu orang, satu hari esok dia membantu orang kan. Dengan fikiran yang betul tadi kan, yang tepat tadi. Okey, jadi Nabi kata begitu, demikianlah maknanya bersedekahlah sekarang ni. Sebab satu masa esok kita tak boleh dah nak bersedekah. Sebab apa? Tidak ada orang fakir miskin nak terima sedekah kita. Ini di akhir-akhir dunia esok lah kan. Okey, baik. Bila kita bersedekah, kita kena ikhlas kan. Tangan kanan beri, tangan kiri kena menyimpankan rahsia ni kan. Sebab itulah bila dah beri amalan soleh tu buat, kita kena silent kan. Maknanya kita kena lupakan kebaikan kita. Nabi suruh gitu, kita lupakan. Bila buat baik, lupakan. Jadi ada seorang sahabat ni juga, bila saya kata, doktor, Prof kata, Prof banyak dah bagi sedekah ni, banyak dah. Saya kata, cukuplah Prof maknanya bagi orang lain pula lah, tak kata. Lepas tu dia kata saya, kata Ustaz, sebenarnya saya dah lupakan dah. Saya lupakan. Maknanya dia, tindakan dia lepas dia bersedekah, dia akan lupakan. Contohnya sekarang ini 10,000, 5,000, dia akan lupakan. Lupakan maknanya lupa seolah-olah dia tak sedekah. Seolah-olah dia tak bersedekah. Kita pula bila sedekah 5,000 ni ingat tu kan, catat 5K sedekah ke Masjid Lama Tabadak, 2K sedekah pada masjid sekian, 10K sejah pada Masjid Dayah. Weh, pahala aku besar dah ni. Banyak pahala aku ni kan. Tengok 10K, 5K. Itu kita kan. Kita mengkalkulate amalan soleh kita. Itu sebenarnya tak bagus Yang bagus delete. Tenang kuat aku ni tak banyak lagi sedekah ni, kosong nampak. Dah lupa dah yang lepas ni.
Dan itu punya yang disarankan oleh alim ulama. Lupakan. Lupakan. Dah buat baik pada orang, lupakan. Kalau tak, kita akan ungkit kan. Kita ungkit. Awak dulu. Sebabkan awak dulu lah saya yang tolong awak. Itu pun tak bagus. Macam mana? Apa pandangan peserta semua? Apa pandangan sahabat-sahabat semua yang mengikuti FB ni kan? Apa pandangan? Itu pandangan ulama lah Mana lupakan amalan soleh kita, kita buat bagus. Supaya kita tidak rasa ujub, bangga terhadap amalan soleh yang kita buat. Okey boleh? Okey, sekarang dah pukul berapa? 9.55. Okey baik jadi kita rehat 5 minit. InsyaAllah lah kita akan berhenti lagi. Kita bukan berhenti. Kita akan sambung lagi pada pukul 10 InsyaAllah. Kita rehat sekejap. Kita continue pada jam 10 Okey, kalau ada soalan boleh letak di ruangan chatting tu ataupun dalam WhatsApp boleh. Boleh saya bacakan Mudah-mudahan kita boleh share insyaAllah. Okey, kita berhenti rehat sekejap 5 minit, sambung pukul 10. Wallahualam.
cakap dia. Cakap ke dia? Cakap dah ke dia? Tengok. Okey, alhamdulillah. Kita continue, sambung balik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Okey, baik. Bercahaya sikit. Okey, kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Okey, kita masih lagi dalam bicarakan mengenai bekalan. Bekalan yang paling utama dalam kehidupan kita ni. Dan kita dah berhenti di muka surat 346, ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar pada Allah sebab tu menghadapnya. Okey, saya ulang sikit itu. Ikhlas dan benar kepada Allah sebab tu menghadapnya dan beramal hasil pada kasih sayangnya. Ikhlas. Jadi kita dah diberi izin Allah Ta'ala untuk beramal soleh tadi tu. Antara gangguannya adalah keikhlasan tu. Tak ikhlas kan? Ada benda, nak buat tu ada benda, ada sebab. Jadi di sini ulama ingatkan kita bahawa ikhlas ni khalis semata-mata kan Allah. Jadi dia kata ikhlas dan benar kepada Allah. Ikhlas, jujur buatkan Allah, dan benar ni ikut yang patuh syarak tu kepada Allah sewaktu menghadapnya. Maknanya kita menghadap kerana Allah lah, dan beramal hasil daripada kasih Allah. Tadi beritahu kan, maknanya bila kita buat amalan soleh tu, kita ingat kita boleh buat tu hasil daripada kasih sayang Allah pada kita. Tanda Allah Ta'ala kasih pada kita, kita mampu buat amalan soleh kan. Dan kita ingat itu datang dari Allah, bukan datang daripada kita, hati kita semata-mata, tapi datang pada ilham Allah. Baik, serta kabulnya Allah Ta'ala terima dengan bukakan mata hati kita. Allah Ta'ala buka hati ilham pada kita, dan meluluskan segala rahsia dan nur yakin. Dan meluluskan segala rahsia-rahsia segala kita buat tu kan Allah, rahsia-rahsia Allah Ta'ala tahu semua. Dari sinilah terhasillah kelazatan ibadat. Tadi kan sama yang kita bincang, kata-kata hikmah tadi. Akhirnya terhasillah as-salahu. Asal ni manis, madu lah. As-salahu juga lazat kan. Terhasillah kelazatan ibadat. Bila kita buat amalan soleh tu, bila kita ikhlas buat kerana Allah, maka terhasil kelazatan dia. Seronok kan, Ta'ala beri seronok. Dan taat, dan kita boleh buat konsisten. Serta terbukalah pintu hatinya kepada hakikat dunia yang daniyah. Daniyah ni berkurangan, lagi fana. Daniyah ni rendah, rendah. Maknanya dia kata berkurangan dan tidak kekal dunia ni. Itu yang saya share dengan tadi kan. Lately ni nampak ramai orang sedekah RM50. Dulu mungkin RM1 lah, duit kala biru lah paling banyak lah. Lately kala hijau pun banyak, kala merah pun banyak kan. Dan kala duit RM5, kala warna apa? Warna ungu pun banyak kan, berbanding sebelum ni. Jadi itu tanda hasil lazat kan, lazat. Jadi RM5 tu tak besar mana pun kan. Kalau pergi tuna manji pun beli apa je dapat kan, contohnya. Jadi pergi RM5. Maknanya orang biasa RM5 ni dia rasa biasa lah tapi macam Allah Alam lah kan, macam kalau RM1 tu okey juga kan maknanya. Cuma nak yelah, bila makin banyak makin kuat kan, kuat dia punya kebergantungan pada Allah kan, dan rasa seronok lah maknanya. Okey, dan dia tahu hakikat dunia ni sementara dan hakikat akhirat sebagai negeri yang sebenar, akhirat dah, dan tempat orang yang beriman kan. Akhirat tu kekal kan. Mana kalau dia rasa, dia lah tak sama lah kan. Kalau orang yang sedekah RM1, RM5, RM10, RM50 kan, makin besar sedekah tu, makin dia rasa keyakinan dia kan. Mungkin dia rasa lain lah kan. Itu maksud dia kelazatan. Di sanalah terdapat keredaan yang paling besar, iaitu kita melihat wajahnya yang mulia dan berjiran dengan Tuhan yang Rauf Rahim. Dengan itu berolehlah akan al-fawzul azim, kejayaan yang besar dan kebahagiaan yang abadi lagi sarmadi, kekal. Barang siapa yang berada di bawah petunjuk dan takwa semasa di dunia, maka dia di akhirat lebih memperoleh petunjuk lagi terlebih kuat dalilnya. Tapi yang
Di dunia ni dah boleh takwa, Allah Taala dah tolong dia, lindungi dia, maka di akhirat sana lagilah Allah Taala akan beri dia. Barang siapa yang buta di dunia, maka di akhirat pun lebih buta dan lebih sesat jalannya. Kalau di dunia pun dah buta dah, kan, umur dah lanjut tapi tak dekat dengan Tuhan lagi, buat benda dosa lagi, kubur dah kata mari, rumah dah kata pergi, tapi tak dekat lagi dengan Tuhan, kan, tak rapat lagi dengan Allah, maka di akhirat nanti dia lebih lagi buta. Di dunia pun dah buta, kan, buta mata hati lah. Di akhirat lagi buta dan lebih sesat jalannya lagi, di akhirat azab lah. Kerana inilah syekh-syekh ahli tasawuf menyuruh supaya disucikan hati dan dijernihkannya daripada segala kekuruhan dan kekotoran. Jadi kata ulama-ulama ahli tasawuf yang menyucikan diri ni, yang banyak zikir-zikir kan, ribu ni, dia kata dia menyarankan supaya hati itulah dibersihkan, kan, melalui zikir-zikir, baca Quran, sebab bila hati tu jernih, barulah kotoran tadi dihilangkan, Dijernihkan hati daripada segala kekotoran supaya kuat keyakinan dia, dan supaya dapat merealisasikan hakikat tauhid dengan zuk, rasa manis tadi, kan, dan wujdan, tanpa memerlukan pada dalil dan bukti, jadi tak mengharapkan dalil bukti sebab dah yakin pada Allah Ta'ala. Mereka tahu bila hati itu baik, saya baik seluruh jasadnya. Bila fasad, maka fasadlah seluruh jasad, kerana hati itu ialah raja yang memerintah seluruh anggota, itulah lidah, telinga. So bagi dia hati itulah yang paling dominan sekali. Bila hati itu baik, maka baiklah. Iza solahat, solahau jasadu kullu. Bila baik hati, baik jasad semuanya. Bila fasad hati, iza fasadat, fasad jasadu kullu. Maka jasadlah, seluruh jasad itu menjadi fasad, rosak. Kerana hati kata umpama raja, kan. Sebab itulah kitab yang kita bincang, yang biasa di masing-masing surah, kitab penawar bagi hati, kan. Dia menyatakan sifat-sifat mahmudah, mazmumah. Lepas tu tengok tempat-tempat masuk, kan, penjagaan pada mata, telinga, kaki, semua tu disebut dalam kitab tu, kan. Tu menunjukkan bahawa pentingnya kita, jasad kita tu dibersihkan. Tapi umpama sekali yang induk dia adalah hati, kan, jantung dia. Baik, kerana hati itulah seperti raja yang memerintah seluruh anggota, iaitu lidah, kan. Kadang ini kadang pengalaman, kan, kadang bila anak-anak remaja ni, kan, dia bercakap tu, kan, bila cakap tu ada unsur-unsur yang kata-kata yang tak baik, kan, kata yang buruk, seperti dia mencaci maki, kan. Jadi itu sebenarnya macam mana dia boleh keluar dari mulut dia? Mesti berpunca daripada hati. Hati tu. Itu dah kata hati tu utama. Jadi dengan itulah lidah, telinga, mata, tangan, kaki dan kemaluan yang diumpamakan sebagai rakyatnya, rakyat dia. Jadi kalau dipandu hati tu dengan baik, anggota seluruh akan jadi baik, kan. Kalau dipandu hati tu dengan negatif, anggota keseluruhan jadi negatif, ya. Sebab apa? Antara anggota luaran tu, lidah dia buat lidah. Ni semua dalam kitab penawar bagi hati disebut lidah, telinga, mata, kan, nikmat mata, nikmat lidah. Jangan kita buat maksiat sebab boleh menidakkan nikmat tu. Nikmat telinga, nikmat mata, nikmat kaki, kita bincang, kan, antara cara bersyukur, kan. Bersyukur ada lidah macam mana? Zikir. Bersyukur ada mata macam mana? Baca Quran. Bersyukur ada telinga, dengar benda-benda yang baik, tazkirah. Bersyukur dengan ada kaki, macam mana? Berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid. Bersyukur ada tangan, kan, buat kebaikan, menolong orang. Itu diajar dalam panduan dia dalam kitab penawar bagi hati, kan, cara detail lah. Jadi bagus kalau kita baca tu. Jadi baru kita tahu, semua anggota ni ada tuntutan dia. Tuntutan akhirat, tuntutan dunia, kan. Benda duniawi pun ada, akhirat pun ada. Tapi kedua-dua ni benda baik. Selain pada benda-benda ni, benda tak baik, jangan buat, kan. Kalau kita terbuat terkhilaf, dosa, kita istighfar. Lepas tu kita berubah, kan. Itu maksud dia. Tubuh sebagai negeri kerajaannya. Tubuh, badan ni, fizikal ni, negeri kerajaan. Apabila hati tu baik, maka baiklah segala anggotanya. Apabila segala anggotanya baik, maka baiklah tubuhnya.
Bila hati baik, baik anggota. Bila anggota baik, baiklah negara tadi kan, tubuhnya tu. Bila anda mengetahui hal ini, maka hendaklah anda tanamkan dengan kuat di hati anda keyakinan terhadap ain sir anda sebagai tetap beriman padanya, pada Allah tanpa syak. Ain sir, cahaya yang rahsia tu. Maknanya akidah kita kan, kefahaman kita, keyakinan kita pada Allah. Jadi kita beriman tetap kepada Allah tanpa ada syak, tanpa ada kita syak. Betul ke Allah Ta'ala ni ada? Tak ada. Zon kan, ataupun waham, nak yakin, ain yakin tu. Kadang-kadang dengan mendapatkan dalil daripada Al-Quran dan hadis seperti serta nazar pandangan yang bawa pada ilmu yakin. Kadang perlu dibantu dengan Al-Quran dengan hadis. Jadi kita ada kekuatan hujah. Dan kadang-kadang dengan musyahadah, dengan kita menyaksikan terhadap kesempurnaan sifat Allah jika anda dari kalangan ahlinya kan. Kadang-kadang kita terfikirkan Allah Ta'ala jadikan alam, tiada kecacatan berlaku, tak jadikan bulan, bintang, nampak sifat Allah Ta'ala tu sempurna. Baik. Seyogianya pula anda bersungguh-sungguh menguatkan keyakinan anda dengan banyakkan zikrullah. Nampak? Cuba garis pada zikir tu. Diulang balik kan, kata. Seyogianya anda bersungguh-sungguh menguatkan keyakinan anda dengan banyakkan zikrullah. Ini pentingnya kita banyak zikir. Kita banyak zikir. Zikrullah. Maknanya kita buat tu kerana Allah, subhanallah, alhamdulillah, ayat kursi ke, apa sajalah bentuk zikir tu. Kita banyakkan dia. Banyakkan, konsisten Dan takutkan Allah siang dan malam. Banyakkan zikir dan dan taatkan Allah siang dan malam. Serta beriltizam dengan istighfar. Zikir, taat perintah Allah, kan, apa nama Allah Ta'ala suruh kita buat, kerana siang dan malam kan, solat lah, maknanya siang malam. Serta beriltizam, kita beriltizam dengan istighfar, kan, astagfirullah, sentiasa astagfirullah. Kerana Nabi SAW mengucap istighfar sebanyak 70 kali dalam sehari. Nabi sendiri istighfar. Jadi maknanya saya mengharaplah pelajar-pelajar TFD ni janganlah tinggal istighfar kan. Banyakkan istighfar. Lepas dengan subuh terutamanya kan, istighfar 70 kali 70 kali tu buat, jadi kita buat lebih tak apa, 100 kali. Yang saya sarankan 1 kali istighfar, 1 kali selawat Allahumma salli wa sallim Muhammad, dan 1 kali kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 perkara ni cuba kita buat konsisten 100. Kalau lebih lagi bagus kan. Kalau lebih, kalau ada sahabat-sahabat ada dengan pelajar yang ada mengajarkan tarikat kan, berzikir, selawat apa semua tu, buatlah tak ada masalah. Buatkan Allah. Baik kan, kata zikrullah, iltizam dengan istighfar antaranya dan taat perintah Allah. Baik, pohonlah kepada Allah Ta'ala agar disempurnakan sifatmu secara terpaksa dan sepenuh iftikar. Pohonlah kepada Allah Ta'ala agar disempurnakan sifatmu supaya terpaksa dan sepenuh iftikar, serta melazimkan diri dengan penuh kelemahan dan ketidakupayaan. Semoga anda dapat merealisasikan sifat ubudiyah yang dengannya lah baru sempurna sifat anda itu, iaitu anda melihat diri dan anda dalam keadaan iftikar yang berkalan. Iftikar tu berhajat pada Allah. Iftikar tu makna berhajat pada Allah yang berkekalan, sentiasa hina lagi lemah. Kita anggap kita ni lemah, hina, tanpa berdaya upaya dan daya upaya. Sabar dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan kan. Sabar nak kena zikir hari ni banyak mana, sabar. Nak kena semayang kan, berjemaah, sabar. Nak kena baca Quran sabar. Dan sabar menghadapi perkara-perkara maksiat, segala bala dan fitnah, serta redha terhadap segala yang dihukum Allah Ta'ala. Covid contohnya kan, isu-isu Covid berlaku, yang jelas walaupun kita dah pasal 4 ni, alhamdulillah lah kan. Jadi kelas kita ni boleh lah kot kita mohon untuk tafakuh fiddin, kelas face to face ni boleh buat lah, insyaAllah. Mohon lah. Mungkin Ustaz Aziz boleh mohon maknanya kita buat. Dan sama kita sabar lah kan. Sabar tengok ada orang kena Covid macam kampung Mata Padak ni pun ada juga orang kena. Kiamat ada juga kena kuarantin apa semua. Macam mana kan. Kami pun dari Universiti Malaysia Pahang pun ada juga pelajar-pelajar yang kena ni kan. Dah masuk ni 2 dos pun. Tapi dia kata sabar lah.
sabar kata, menghadapi perkara-perkara maksiat, maknanya sabar untuk tak buat lah perkara maksiat tu, segala dan fitnah serta redha, dan terima terhadap segala yang dihukum Allah Ta'ala dengan sama ada baik ataupun jahat. Apa Ta'ala beri hukuman, takdirkan, kita terima. Sebab pun ada kawan saya, dia test yang saliva tu kan, nampak positif. Ini pun saya kata redha lah, terima lah kan. Sebab anda melihat syafaqah, kasih sayang, kerinduan dan kasih sayang Tuhanmu meliputi segala hamba-Nya. Itulah maknanya kan. Cuba baca lagi ulang-ulang sikit yang ujung tu kan. Maknanya dia menyatakan pada kita bahawa untuk jadi hamba yang sempurna, pohonlah pada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, supaya dia sempurnakan sifat kita lah. Kita apa kita buat, kita minta Allah Ta'ala bantu kita kan. Dan bila dah berlaku tu, kita minta Allah Ta'ala berikan kita kesabaran lah. Sebab itulah doa yang kita baca lepas sembahyang tu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan tinggal lah kan. Allahumma a'inna maksudnya, ya Allah bantu kami kan, ala zikrika untuk ingat padamu, syukur padamu, dan perbaiki ibadat kami padamu. Itu yang perlu. Yang kedua, kita minta Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami mohon padamu petunjuk, huda wa tuqa, dan ketakwaan, wal ghina kan, dan kekayaan. Itu antara perkara yang disuruh kita mohon pada Allah Ta'ala. Okey. Okey, baik. Jadi saya nak check sikit kalau ada sebarang soalan. Kalau tak ada, tak apa, no problem. Okey. Ungkit sekejap. Okey, Luna Latifah alias tapi kadang-kadang kita kena ungkit sebab ada manusia yang jenis kurang bersyukur. Ungkit. Bersyukur je kata pula. Kita ungkit terasa untuk menghingatkan dia. Wallahu alam. Ungkit tu tengok tempat juga bagi saya tengok tempat lah. Kalau dia memang dah daging kita, adik-beradik kita, tak apalah tapi kalau dengan orang lain tu, better jangan ungkit lah dengan orang lain yang tak ada kena-mengena dengan kita, tak payah ungkit saya rasa tak perlu ungkit kecuali dia kawan kita, sahabat kita, tu. Sebab kalau kita ungkit, takut bimbang lain jadinya. Tu kita bincang detail lah. Ungkit-ungkit ni kita bincang detail. Sebab apa yang berlaku tu sebenarnya atas izin Allah. Kedua-dua pihak kena main peranan bagi saya. Kedua pihak kena tengok side by side lah. Itu pihak dia, pihak kita, macam mana kan, tengok. Tapi untuk menyedarkan dia, kalau dia darah daging kita, anak-anak kita, betul. Itu memang mak ayah kena beri peringatan pada anak-anak. Tapi dengan orang lain saya rasa tak perlu. Tak perlu. Kecuali dia memang kawan kita, rapat pada kita. Okey, baik. Jangan mengira apa yang kita dah berikan. Kita tidak. Oh, sekejap Sekejap. Bateri dah habis. Bateri nak habis. Sorry. Jangan kita mengira apa yang kita dah berikan. Kita tidak tahu mana satu amalan kita yang tak ada terima kelak. Ya, betul lah. Jangan mengira-gira. Kira boleh aja nak kira, tapi jangan kira rekod je lah. Jangan kita rasa pula kita banyak lah kan. Contohnya kalau orang kira sedekah, tak ada juga orang dia simpan kan. Dia beritahu minggu ni dah sedekah RM10. Minggu depan nak naikkan lagi RM12. Contohnya, tak ada masalah Cuma bila kita buat calculation tu untuk kiraan akaun bagus tapi jangan sampai rasa takut. Saya bimbang takut kita rasa banyak je, tu je. Banyak juga aku dah sedekah ni tapi kata banyak tu maknanya Allah Ta'ala yang bagi rezeki, itu tak apa. Jadi boleh nak kira, tapi jangan rasa kita yang banyak. Maknanya kita kira banyak tu, kita syukur, makin syukur Allah Ta'ala kan. Itu boleh. Hai sandaran Musa, sebaiknya kita lupakan saja kebaikan kita buat supaya tak usah jelah. Itulah yang ulama sebut sebabnya kita lupakanlah. Tanda amal soleh diterima menurut Hasan Basri. Okey Simo. Sesungguhnya balasan amal soleh dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan Allah Ta'ala kekuatan untuk mengamalkan amalan soleh yang lain. Betul. Pendapat ulama betul belaka, insya-Allah. Ada kita boleh buat amalan soleh lain tu, itu pun rezeki, betul.
Telah diberikan kelas bersemuka, cuma ada halangan, dewan tak dapat digunakan. Dewan Aziz Cikgu Aziz apa ni? Ustaz Aziz kita kemaslah kot, gotong royong sikit magic tu. Gotong royong dewan sikit. Ustaz, bagaimana saya boleh dapatkan kitab yang ustaz gunakan? Boleh beli di Shopee. Boleh beli di Shopee, Terus boleh dapat di Shopee ada rasanya. Akidah. Boleh tanya dengan Hajar Jamilah. Tu sahabat baik tu. Hajar Jamilah ada kot dalam pasaran kitab ni Akidah Kaum Terselamat dari Sesat dan Bid'ah. Boleh dapatkan di internet pun ada. Saya rasa di Shopee pun ada. Stok ada banyak boleh. Okey, itu saja pada hari ini. Saya nampak komen-komen. Terima kasih banyaklah yang hadir pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan kata-kata ulama tadi dan sekarang kitab ini, kita mohonlah Allah Ta'ala berikan hidayah. Yang paling penting, Allah Ta'ala bantu kita dalam kehidupan kita dan Allah Ta'ala pandukan kita ke jalan yang baik. Dan kita selamat daripada godaan-godaan syaitan dan ujian-ujian yang kita tak mampulah untuk kita mengatasinya. Kalau Allah Ta'ala jaga kita, insyaAllah kita berjaya, insyaAllah. Jadi sekarang itu dulu pada pagi ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnakal masir. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshu' 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur, bertaubat padamu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang beristiqamah dalam melakukan kebaikan padamu. Ya Allah, lindungi kami daripada syaitan. Ya Allah, lindungi kami daripada godaan-godaan nafsu yang bawa kami ke arah murka-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Tahassana bil 'izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alladhi la yamut isrif an hadzal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah jumpa lagi pada minggu depan. Nanti saya share lah soalan-soalan untuk akan masuk dalam final nanti. Saya cuba tengok hari ni dan saya share lah jadi insyaallah baca apa yang saya beritahu lah hal-hal yang tu, musad-musad tu. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam melakukan kebaikan dan diberi kejayaan dalam exam yang akan dilakukan insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.